Allahumma barik wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Kepentingan memuliakan orang Islam. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menutup keaiban saudara Islamnya, Allah SWT akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Allah SWT akan menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menutup keaiban saudara Islamnya, Allah SWT akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Allah SWT akan menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Di tempat yang lain, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah SWT akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Dan sesiapa yang mendedahkan keaiban saudaranya Islam, Allah SWT akan mendedahkan keaibannya sehingga dia akan dimalukan di dalam rumahnya sendiri. Nabi SAW pernah bersabda, sesiapa yang tidak menolong saudara Islamnya ketika maruahnya dijatuhkan dan dihina, maka Allah SWT tidak akan menghiraukannya ketika dia memerlukan pertolongan. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, riba yang paling buruk ialah mencemar maruah seorang Islam. Demikian juga terdapat banyak kenyataan dalam banyak hadis yang memberi sekeras-keras amaran terhadap perbuatan mencemar kehormatan orang Islam. Oleh kerana itulah, sangatlah penting para pendakwah mengambil berat semasa usaha nahi anil munkar supaya kita tidak mendedahkan keaiban seorang Islam. Mana-mana kemungkaran dilakukan secara tersembunyi hendaklah dicegah secara sembunyi, dan yang dibuat secara terang-terangan seharusnya dicegah secara terang-terangan. Di samping itu, semasa mencegah kemungkaran, maruah dan kehormatannya mesti dijaga sedaya mungkin. Sekiranya tidak, cepatlah kata orang, pahala hilang, dosa pula yang dapat. Kesimpulannya, setiap kemungkaran perlu dicegah kerana amaran keras telah dinyatakan sebelum ini tentang hal ini. Namun semasa mencegah kemungkaran, sangat-sangat penting dijaga sedaya mungkin akan maruah seorang Islam. Apabila maksiat itu dilakukan secara terang-terangan, maka tanpa ragu-ragu, cegahlah maksiat tersebut secara terang-terangan. Tetapi mana-mana kemungkaran yang tidak dihebohkan oleh pelakunya sendiri, maka cegahlah kemungkaran itu dengan cara yang lebih baik. Cara yang baik agar tidak ada satu keadaan pun yang boleh menyebabkan berita kemungkaran itu tersebar melalui perantaraan kita. Antara adab berdakwah adalah bercakap dengan lemah lembut. Apabila seorang pendakwah telah terkasar bahasa ketika menasihati Khalifah Ma'mun Ar-Rashid, beliau telah berkata, berlemah lembutlah terhadap saya, kerana apabila Allah SWT menghantar orang yang lebih baik pada kamu, iaitu Musa AS, dan Nabi Harun AS kepada orang yang lebih buruk pada saya, iaitu Fir'aun, maka Allah SWT telah berfirman, kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, supaya dia sedar atau berasa takut. Surah Taha ayat 44. Kesimpulannya ialah kita hendaklah berusaha untuk memperbaiki orang lain melalui pengumbatan, berdoa, memberi nasihat dan berlemah lembut, dengan membayangkan sekiranya saya berada di tempatnya, bagaimana cara yang saya suka dinasihati oleh orang lain. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.